Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah dapat kita bertemu kembali dalam menceritakan dalam tajuk dalam subjek lam kita ini. Kita masih lagi dalam tajuk yang ke-10. Tajuk yang ke-10 kita dah baca sampai muka surat 141. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita sambung pada muka surat 142 ya. Sebuah petikan yang ada dalam buku teks kita muka surat 142. Iqra' an-nassa wastau'id. Iqra', baca nas petikan di bawah ini, wastau'id, dan fahamkan apa isi daripada petikan ini kan. Tajuk bagi petikan ini adalah Al-Iman wal-Ihsan. Tentang iman dengan ihsan lagi. Sangat penting. Banyak petikan-petikan yang kita baca berkenaan dengan iman dan ihsan ini kan. Okay, kita baca. Al-Imanu. Iman ini, apa dia? Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Al-Imanu huwa at-tasdiqu biqalbi. Iman ini adalah membenarkan dengan hati. Kita benarkan dalam hati kita. Wal-iqraru bil-lisan. Dan berikrar. Menyebutkannya dengan lisan. Wal-amalu bil-jawarih. Dan melakukan perbuatan dengan anggota badan kita ini. Itu dia iman. Merangkumi tiga ini. Al-imanu mahalluhu al-asli. Iman ini mahalluhu, tempatnya al-asli, yang asal. Fil qalbi, di hati. Itu tempat asal dia, di hati. Kemudian kita zahirkan. Zahirkan dengan lisan. Zahirkan dengan perbuatan. Okay. Lil imani sittatu arkanin. Lil iman, bagi iman ini sittatun, ada 6 arkanin, 6 rukun dia. Rukun iman ada 6 itu yang kita dah tahu, belajar dah semua kan. Fal insanu, maka seseorang individu, seorang manusia itu allazi, yang amana, beriman, bi arkanihi, dengan rukun-rukunnya. Seorang manusia yang beriman dengan 6 rukun ini, fahuwa mu'minun, maka kita panggil dia mukmin, orang mukmin. Orang mukmin ni apa? Orang yang beriman dengan ke-6 rukun itu. Bukan dia beriman dengan satu, dia dua saja. Tak perlu beriman dengan 6 ini baru panggil mukmin. Kalau beriman satu dua saja tak dipanggil mukmin. Walahu, dan dia ini, orang yang mukmin ini, al-ajru, ada ganjaran, fil jannah, di syurga kelak. Orang beriman dapat ganjaran di syurga. Amma, adapun al-insanu, insan, manusia, allazi lam yu'minu, yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman biha, dengannya, dengan rukun-rukun iman yang 6 itu, fahuwa kafirun, maka dia adalah orang kafir. Orang kafir ni orang yang tidak beriman dengan rukun iman itu. Wa alaihi, dan ke atas dia, ke atas orang kafir ini, al-iqab, balasan. Al-iqab, balasan, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Itu balasan pada orang kafir. Dia tak beriman, maka masuklah ke dalam neraka, kekal buat dalam neraka itu selama-lamanya. Wa'iyyazubillah, jangan kita tergolong pada golongan ini. Kita nak jadi orang yang beriman, dapat ganjaran di syurga nanti. Ya, lagi seterusnya, al-imanu didduhu al-inkaru. Iman ini didduhu, lawannya. Lawan bagi iman adalah al-inkar, mengingkari, ingkar. Fayajibu, maka wajib, ala kulli muslim, ke atas setiap muslim, an yu'mina, supaya beriman, bijami'i arkanihi, dengan keseluruhan rukun-rukunnya. 6 rukun itu wajib. Kata orang Muslim, beriman dengan 6 saja. Bukan 5, bukan 4. Tak boleh kurang. Mesti 6 itu. Kalau tak cukup 6, maka dia bukan orang beriman. Sebab apa perlu beriman dengan keseluruhan rukun iman ini? Li'annahu, kerananya asas ta'abudi. Rukun iman ini adalah asas ta'abud. Asas pengabdian. Asas penghambaan kita lillahi ta'ala, kepada Allah wahdahu, yang esa. Ini asas ibadah kepada Allah yang esa. Ini asas dia. Allah suruh kita beriman dengan 6 perkara ni, maka kita iman dengan 6 itu, barulah kita dikira sebagai orang yang beribadah kepada Allah yang esa. Ya, itu berkenaan iman. Yang kedua adalah al-ihsan, tentang ihsan pula. Ihsan ini apa dia? Al-ihsanu huwa, ihsan ini pula adalah muraqabatullah,
pengawasan Allah fis sirri, di dalam sembunyi, wal alani, dan juga terangan. Dalam kita sembunyi ke, dalam kita berterangan ke, ini semua berada dalam penjagaan pengawasan Allah. Allah sentiasa perhatikan kita. Bil muhafazati, dengan kita menjaga alal faraidi, dengan kita menjaga alal faraid, ke atas perkara-perkara yang fardu, wan nawafili, dan juga perkara yang sunat, wajtinabi, dan juga kita menjauhi al muharramat, perkara-perkara yang haram, wal makruhat, dan juga perkara-perkara yang makruh. Ini dia ihsan, pengawasan Allah, kemudian kita menjaga kefarduan kita, sunat kita, menjauhi benda yang haram dan makruh. Ini dia ihsan. Ihsan ni lebih kurang kita kata buat baik, buat perkara yang baik. Itu dia. Fal insanu, maka seorang manusia, allazi, yang yattasifu, bersifat bil ihsan, dengan ihsan, dengan buat baik ini, fahuwa, maka dia dipanggil muhsinun, orang yang berbuat baik. Muhsin, muhsin. Kalau orang yang beriman kita panggil mukmin. Orang yang buat ihsan kita panggil muhsin, gitu. Wal ihsanu, dan ihsan ini didduhu, lawannya al isaah, buat buruk. Ihsan buat baik, lawannya isaah, buat buruk. Hunaka amsilatun kasiratun, dan di sana amsilah, contoh, kasiratun, yang banyak, tata'allaqu, yang berkait bil ihsan, dengan ihsan ini. Wa minha, dan di antaranya, di antara ihsan ini apa dia? Husnul muamalati, pergaulan yang baik, interaksi yang baik, ma'an nasi, dan sesama manusia. Itulah dia ihsan, kita buat baik sesama manusia. Wal qanaah, dan berasa cukup. Apa yang kita ada ni rasa cukup. Tak perlu kita nak tamak, nak ambil hak orang lain. Rasa cukup dengan apa yang Allah beri kepada kita. Itu juga termasuk dalam ihsan, bima yamliku, dengan apa yang kita miliki. Okey, itu dia berkenaan dengan iman dan ihsan. Okey. Okey, tu 142, 143 soalan berdasarkan petikan kita baca tadi. Boleh cuba jawablah. Okey. Muka surat 144. 144 pula satu kisah juga. Satu kisah, satu cerita yang berlaku di zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Khattab, Khalifah dalam Islam yang kedua. Satu kisah berlaku. Apa dia? Kisah dia ni, tajuk dia ni, Allahu yara ma naf'alu ya ummi. Allahu yara, Allah melihat, ma naf'alu, apa yang kita lakukan, ya ummi, wahai ibuku. Apa kisah dia yang kita baca sama-sama. Kana Umar ibn al-Khattab fi lailatin minal layali yatafaqqadu ar-ra'iyyata famarra ala imra'atin wa ma'aha bintuha wa huma tabi'ani al-labana. Kana Umar, adalah Umar fil lailatin, pada waktu malam, minal layali, pada malam-malam, pada suatu malam, fil lailatin, pada suatu malam, Sayyidina Umar ini dalam malam-malam ni, tiap-tiap malam apa kerja Umar? Yatafaqqadu, dia apa orang kata? Menspy, perkataan sesuai, yatafaqqadu, mengawasi, dia memantau, bolehlah, dia memantau, yatafaqqadu, Sayyidina Umar memantau ar-ra'iyah, rakyat-rakyatnya pada waktu malam. Dia macam Sayyidina Umar ni, dia menyamar jadi orang biasa, orang tak pernah kenal dia, maka dia menyamar pada waktu malam untuk memantau rakyat-rakyat dia. Famarra, maka dia telah berlalu, dia ternampak, ala imra'atin, akan seorang perempuan ini, nampak seorang perempuan ini, wa maha, dan bersamanya, bersama perempuan ini, bintuha, anaknya, ada anak perempuannya. Perempuan ni dia duduk dengan anak perempuan dia, wahuma, dan mereka berdua ni, perempuan ini dengan anak dia ni, tabi'ani al-labana, mereka ini menjual susu. Dia orang ni penjual susu lah, susu yang diperah daripada kambing, unta ataupun lembu. Falamma aradat, dan tatkala aradat alwalidatu, si ibu ini hendak an tada'a al-ma'i, untuk meletakkan, mencampurkan air, alal laban, di dalam susu. Apa namanya, si ibu, maksudnya si anak ni tadi tengok
ibu dia ni nak campurkan air ke dalam susu min ajli, untuk mendapatkan antazida, supaya bertambah al-kamiyah, kuantiti, bilangan lil bai'i, untuk jualan kan. Kalau susu itu bila kita perah dapat sebotol saja, sikit lah. Jadi kalau tambah air dia jadi banyak, boleh dapat 2-3 botol. Bila si anak ni tengok ibu dia tu nak tambah air ke dalam susu itu supaya jadi banyak bilangan dia, boleh jual banyak, boleh dapat untung lebih. Faqalat al-bintu, maka berkatalah si anak perempuan ini tadi kepada mak dia, la taf'ali ya ummi, la taf'ali, jangan lakukan itu wahai ummi, wahai ibuku. Jangan duk campur-campurkan air tu. Dia jadi tawar lah, jadi macam tak pekat, tak asli lah susu tu kan. Faqalat, maka perempuan itu, si ibu ni kata, lima, kenapa? Kenapa pula tak boleh campur? Faqalat al-bintu, maka kata si anak ini, ama sami'ti, tidakkah kamu mendengar Amirul Mukminin, qad nada, Amirul Mukmin, gelaran bagi khalifah, maksudnya tidakkah kamu dengar khalifah, yang ini Sayyidina Umar, qad nada, telah menyeru kepada finnasi, kepada manusia, alla yakhlita, supaya tidak mencampurkan al-labana bil ma'i, tidak mencampurkan susu dengan air. Bila mak dia tu nak campur air, anak dia kata jangan buat. Mak dia kata, kenapa pula tak boleh? Betul anak dia bagi tahu. Tidakkah kamu dengar Sayyidina Umar ni dia menyeru kepada manusia supaya jangan campurkan susu dengan air, nak dapat untung lebih gitu. Faqalat al-mar'ah, maka kata si perempuan itu, si ibu ni jawab, wa aina Amirul Mukminin, mana Khalifah Amirul Mukminin tu? Tak ada kat sini, maksudnya dia tak nampak pun kita buat. Jadi kita buat je lah. Kalau kita campur air pun orang tak tahu. Sayyidina Umar tak tahu pun. Padahal Sayyidina Umar waktu tu tengah ada tu, nampak apa yang mereka tengah buat waktu tu kan. Dia ni tengah memantau setiap rakyat dia. Qalat, maka kata si anak ini, idza kana Amirul Mukminin la yaraki, jika Amirul Mukminin Sayyidina Umar ini la yaraki, tidak melihat kamu wahai ibu, fa innallaha yaraki, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kalau Sayyidina Umar tak tengok, tak nampak pun, Allah nampak, Allah tengok apa yang kita lakukan. Padahal waktu itu pun Sayyidina Umar nampak. Wasami'a Umar Al-Khattab Al-Kalama, maka telah terdengarlah Sayyidina Umar Al-Kalama, kata-kata si anak ini tadi. Bila dengar tu, Sayyidina Umar rasa teruja lah tengok dengan si anak ini, dia sanggup mempertahankan apa orang kata kejujuran dalam berniaga tu. Dia tegur mak dia tu, jangan campurkan air. Bila Sayyidina Umar dengar tu, dia pun rasa teruja, takjub dengan ketaatan yang dibuat oleh si anak ini. Maka apa Sayyidina Umar buat? Fazawwaja al-fatata min ibnihi Asim. Fazawwaja, maka Sayyidina Umar mengahwinkan al-fatata, anak perempuan ini, remaja perempuan ini tadi, min ibnihi, dengan anaknya Asim. Anak Sayyidina Umar, nama dia Asim. Maksudnya jadilah Sayyidina Umar ini dijadikan perempuan ini tadi, anak kepada perempuan ini tadi, sebagai menantu dia. Jadi anak kepada isteri kepada anak dia. Okey, itu kisah dia. Menunjukkan ketaatan kita itu. Walaupun orang tak nampak apa yang kita lakukan, tapi Allah nampak. Allah lihat segala apa yang kita lakukan. Okey. Okey, seterusnya muka surat 145. Iqra wa khammin. Baca dan teka. Kita baca dan teka. Man ana, siapa saya? Siapakah saya? Itu gambar tak payah letak lah. Letak gambar ni dah tahulah siapa kan. Tak apa, kita baca. Apa ayat ni? Suruh teka. Bayangkanlah gambar tu tak ada kan. Apa dia? A'malu fil mustashfa. Saya bekerja di hospital. Saya kerja di hospital. Lagi apa dia? U'aliju al-marda wal muhtajina. U'aliju, saya merawat al-marda, pesakit, wal muhtajin, dan orang yang memerlukan. Albasu libasan abyad. Albasu, saya memakai libasan, pakaian, baju, abyad, yang putih.
Lau kunta zakiyan. Jika kamu pandai, fakhammin man ana. Maka teka siapa saya. Siapa dia? Orang kerja kat hospital, yang merawat pesakit, yang pakai baju putih. So, teka-teka jawapannya doktor. Kamu tepi doktor lah. At-tabib. Tabib lah dia. Kerja kat hospital. Kerja doktor ni merawat pesakit. Okay. Okay, yang kedua pula. Ana ahfazu muru'atal biladi. Saya menjaga muru'ah. Marwah al-bilad. Marwah negara. Saya menjaga marwah negara. Yang kedua, udafi'u anil watani amamal aduwi. Udafi'u, saya mempertahankan anil watani, negara saya ini, amamal aduwi, di hadapan musuh. Pertahan negara daripada diserang musuh. Udahhi bihayati, saya mengorbankan nyawa saya, liajli amnihi, demi keamanannya. Lau kunta zakiyan, jika kamu pandai, fakhammin man ana, cuba teka siapa saya, siapakah orang ini yang menjaga maruah negara, yang menjaga keamanan dan sanggup mengorbankan nyawa. Jawapan dia al-askari. Askar lah kerja yang menjaga keselamatan negara. Gambar tepi tu kan. Okey, itu dia muka surat 145. Muka surat 146, ni apa nama? Tarkib qawalib, cara membina ayat. Fi'il tambah isim. Dah kita bicarakan sebelum ni. Fi'il tambah isim. Contoh sini yasumu fi'il dia, al-muslimu isim dia. Fi'il kata kerja, isim kata nama. Fi'il perbuatan, maka isim seterusnya orang yang melakukan. Yasumu berpuasa. Siapa yang berpuasa? Al-muslimu, orang muslim. Situ. Yas'alu telah meminta. Siapa yang meminta? Al-abdu, seorang hamba. Hamba meminta kepada Tuhannya Allah. Yasharu, berjaga malam. Siapa yang jaga malam? Al-abidu, ahli ibadah. Ahli ibadah ni berjaga malam, beribadah kepada Allah. Yaghfiru, mengampunkan. Siapakah yang mengampunkan? Allahu. Allah lah yang mengampunkan. Kita mohon ampun. Kita mohon ampun. Yastaghfiru, astaghfirullah. Yang beri pengampunan adalah Allah. So, yaghfirullahu. Yahujju, telah pergi haji. Siapa pergi haji? Al-alimu. Orang-orang yang alim pergi haji. Okey. Seterusnya 146. 147. 147 berkenaan dengan nombor dan bilangan. Biasalah. So hari ni kita belajar tentang nombor bilangan, cara nak susun. Ini udda, kira tasa'udian. Kira tasa'ud. Kira secara menaik. Kira-kira menaik. Okay, macam mana? 285, 286, 287, 288, 289. Itu kira secara menaik. 85, 86, 87. Yang sebelah pula udda tanazulian. Kira secara menurun. 285, 284, 283, 282, 281. Okey, tu cara susun. Udda tasaidian, kira menaik. Udda tanazulian, kira menurun. So dah tahu situ, cuba buat yang kat bawah ni. Boleh tak susun? Udda tanazulian, kira secara menurun. Kira susunlah secara menurun daripada nombor yang besar ke nombor yang kecil. Susun 281, 290, 284, 283, 299, 288. Yang sebelah ni pula udda tasa'udian, kira secara menaik. Maksudnya daripada nombor kecil hingga ke nombor yang besar. Cuba susun 283, 293, 280, 294, 286. Okey, boleh ya? Cuba. Okey, seterusnya hayya na'uddu. Mari kita mengira an-nujuma fis samai. Kira bintang-bintang di langit. Kiralah. Contoh dia buat penggunaan nombor dalam ayat ni lah. Cuba kita tengok. Fil fadai, di angkasa lepas. Fada maksudnya angkasa. Angkasa lepas ada apa? Mi'atani wa samanuna, 280 najman, bintang. Di angkasa ada 280 bintang. Yang kedua, syahadatu, saya melihat, saya menyaksikan
mi'ataini wa wahidan wa tis'ina. 291 kaukaban. Bintang juga. So, najman dengan kaukaban ni dia umpama seerti lah bawa maksud bintang. Tapi kaukaban ni boleh juga bawa maksud planet. Ikut konteks ayat lah. Ni kalau dia dah cerita sampai 291, so menunjukkan kepada bintang lah. Kalau planet, ada ke planet sampai 251? Wallahualam lah, tak tahulah saya kan. Lagi, ta'ajjabtu. Saya berasa teruja. Bimi'ataini wasnaini wa tis'ina kaukaban. Saya rasa teruja, rasa agah lah tengok ada 292 buah bintang. Tengok banyak bintang sih kita rasa teruja kan. Lagi, ta'ajjabtu bimi'ataini wa tis'atin wa tis'ina kaukaban. Saya rasa teruja pula dengan 299 buah bintang. Okey. Lagi ayat dia lagi, fil fadai mi'atani wa samaniyatun wa samanuna najman. Di angka selepas ada 288 bintang. Ra'aitu mi'ataini wa tis'ina kaukaban fil fadai. Ra'aitu, saya melihat, mi'ataini 290 buah bintang fil fada, di angkasa lepas. Dan yang terakhir, ra'aitu mi'ataini wa sittatan wa tis'ina kaukaban fil fadai. Saya lihat 296 buah bintang di angkasa lepas. Okey, itu dia berkenaan dengan angkasa lepas. Main rata-rata ribu-ribu sebenarnya bintang di galaksi ni. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui kan. Alam ni maha luas. Okey, yang ni hul al-mushkilah ar-riyadiyah bil ibarat. Ya, cuba selesaikan masalah matematik ini kan, kiraan ni. Bolehlah kalau siapa nak buat kan. 281 tambah 14, 284 tambah 10 sehingga nombor 8 itu Okey, itulah dia, tamatlah kita berkenaan dengan tajuk yang 10 kita ini, berkenaan iman dengan ihsan ini ya. Moga dia menjadi manfaat pada kita, boleh juga mendatangkan, meningkatkan lagi keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cukup sekadar ini, insya-Allah kita bertemu pada sesi kelas yang akan datang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.